Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita bertemu lagi pada hari ini untuk kita menyambung kembali sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kita pada petang ini, wa minas sabiqin, antara orang yang terawal masuk Islam lagi, Sayyiduna Sa'id bin Zaid Al-Adawi Al-Qurashi. Siapa dia Sa'id bin Zaid Al-Adawi Al-Qurashi ini? Wa huwa minas sabiqin al-muhajirin al-awwalin. Beliau antara orang yang terawal masuk Islam dan antara orang yang terawal berhijrah ke Madinah. Wa kana islamu Umar bin al-Khattab indahu fi baitihi. Dan cerita keislaman Sayyidina Umar al-Khattab yang masyhur, Umar masuk Islam dekat rumah dia. Sebab dia ni merupakan adik ipar kepada Umar al-Khattab. Dia ni kahwin dengan adik Umar yang bernama Fatimah binti al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Walam yashhad badran li'annahu kana ghaiban bisyami. Dan Sa'id bin Zaid ini dia tak sempat menghadiri peperangan Badar kerana masa itu dia bermusafir ke Syam. Wa huwa ahadul asyarah al-mubasysyirin bil jannati, salah seorang daripada 10 para sahabat yang dijamin masuk syurga. Tufiya bi ardihi bil aqiq. Beliau meninggal dunia di tanahnya sendiri yang bernama Al-Aqiq dan dikebumikan di Madinah di zaman pemerintahan Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 51 Hijrah, ketika beliau berumur lebih kurang 70 tahun radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat ni Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Bapa dia bernama Zaid bin Amr. Bapa dia ni salah seorang di zaman jahiliah dahulu, orang yang tak sembah berhala. Ya, ada lebih kurang 5 orang yang tak sembah berhala zaman jahiliah. Dan bapa dia ni salah seorang orang Mekah yang reti membaca, reti menulis dan mencari agama sebenar tu. Apa agama sebenar? Jadi ini usaha. Padahal kalau kita fikirkan segi logik, zaman Nabi tu, zaman tu memang susahlah nak cari benda-benda maklumat tentang agama ni. Memang tak ada apa orang kata, tak ada kemudahan. Dengan majoriti orang buta huruf, tapi dekat Mekah tu ada 5 orang yang berusaha fikir, betul ke agama orang Mekah ni yang sebab berhala kulu kile patung tok ekong, betul ke ni? 5 orang ni berusaha mencari agama, lalu bermusafir ke Syam, bertemu dengan padri-padri, dan padri ceritalah agama sebenar apa dia. Ya, agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul
alaihi wassalatu wassalam. Ini nak khabar zaman dulu bang. 1400 tahun punya cerita, orang berusaha mencari petunjuk Allah. Zaman sekarang, tiba-tiba kau bagi alasan, oh saya tak reti lah, saya tak tahu. Kalau tak, kau tak tahu. Sekarang nak belajar online, kau tahu tak? Buka je internet, kau tekan aja, bersepah keluar. Bab agama, bab hukum hakam, bab aurat, bab dosa pahala, bab halal haram, bersepah. Tiba-tiba kau kata kau tak tahu. Mentega darah reti. Contoh. Kan? Jadi, tak boleh bagi alasan. Zaman kita tak ada alasan. Zaman tekan je button, bersepah benda kau nak, semuanya keluar. Baik, buruk, tok nenek, semuanya ada. Zaman dulu mana ada bang? Nak cari petunjuk Allah tu bermusafir, berbulan-bulan, beratus-ratus kilometer. Macam cerita Salmanul Farisi, macam cerita Suhaib Ar-Rumi, macam cerita arwah bapak dia ni, Zaid bin Amr bin Nufail. Usaha dia orang. Jadi, kita pada hari tak ada alasan nak bagi alasan saya tak reti, saya tak reti. Mentega darah reti. Okey. Jadi, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail ni, bapak dia ni sebelum bapak dia meninggal, bapak dia sempat jumpa padri, dan padri kata, kau baliklah semula ke Mekah kerana di sana akan munculnya Nabi akhir zaman. Takdir Allah Ta'ala, umur bapak dia tak panjang. Ada riwayat sebut bapak dia pernah jumpa Nabi, tapi masalahnya masa tu Nabi belum menjadi Nabi lagi. Maknanya Nabi baru 30-an. Dia tengok Nabi Muhammad, dia kata, wahai Muhammad, aku dengar berita dah tak lama lagi akan muncul Nabi di Mekah ni. Kalaulah aku dapat jumpa dengan dia, aku nak beriman dengan dia. Dia cakap macam gitu ke Nabi. Nabi pun dengar je lah. Dan Nabi pun tak tahu dia Nabi. Pasal baru umur 30-an kan. Nabi je Nabi umur 40 tahun. Ditakdirkan Allah, meninggal dia. Jadi, sebelum dia meninggal, dia berdoa. Dia kata, Allahumma in kunta haramtani min hadzal khairi fala tuhrim min ibni sa'idan. Ya Allah, kalau engkau tak izinkan aku bertemu dengan kebaikan ini dengan mana Nabi akhir zaman, maka jangan kau jadikan anak aku pun menerima nasib yang sama macam aku. Ya biarlah aku tak dapat jumpa Nabi akhir zaman, yang penting anak aku dapat jumpa. Allah makbulkan doa bapak dia ni. Macam kita lah contoh. Ya Allah, kalau aku ni dah bengap dah, ngaji pun tak masuk dah, nak belajar puasa dah terlambat dah. Ya Allah, jadikanlah anak aku anak yang belajar agama, anak yang soleh. Sekurang-kurangnya ada teman aku dalam kubur besok. Ya, doa-doa anak-anak ni. Contoh doa macam gitu. InsyaAllah, dengan sebab betul niat kita, Allah Ta'ala makbulkan. Jadi Allah makbulkan doa bapa dia ni yang bernama Zaid, dikurniakan anak bernama Sa'id, dan anak dia merupakan salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Barang-barang dia tu, adik ipar Umar Al-Khattab. Wa zawjuhu, siapa lagi yang beriman? Dan isterinya Fatimah bintu Al-Khattab, ukhtu Umarah, adik kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fatimah bintu Al-Khattab min fawadil nisa'i asriha, di kalangan perempuan-perempuan yang terbaik pada zamannya. Kanat zata imanin qawin billahi wa bil Islam, seorang wanita yang mempunyai keimanan yang kuat, yang kukuh, beriman pada Allah dan Rasulnya. Aslamat qadiman ma'a zawjiha Sa'idin qabla akhiha Umar bin Al-Khattabi. Beliau masuk Islam lebih awal bersama suaminya Sa'id yang kita sebutkan tadi, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, sebelum berimannya abang dia Umar Al-Khattab. Wa bay'atin nabiyya fakanat min al-mubay'atil awal. Dia ni, Fatimah ini pernah berbai'ah, mana berjanji setia dengan Nabi SAW. Antara yang lebih awal masuk Islam siapa lagi? Wa Ummul Fadl Lubabatu bintul Harith Al-Hilaliyah, zaujul Abbas bin Abdul Muttalib. Ummul Fadl ini nama dia Lubabah bintul Harithah, isteri kepada
Abbas, pakcik Nabi. Isteri kepada Sayyiduna Al-Abbas. Tapi masa dia masuk Islam, suami dia tak Islam lagi. Ni cerita ni baru cerita awal-awal dakwah Nabi ni, baru start bang cerita ni. Ni cerita awal-awal Islam dulu. Dan Abbas masuk Islam bila? Lambat lagi. Lepas perang Badar baru dia masuk Islam. Ni cerita dekat Mekah. Dakwah Mekah dekat 13 tahun. Maknanya lebih kurang 13 tahun atau lebih 14-15 tahun kemudian barulah suami dia masuk Islam. Tapi dia duduk sekali tau, dia tak bercerai. Dia tak berpisah. Kenapa boleh duduk sekali ustaz? Padahal berlainan agama. Sebab zaman ni syariat belum sempurna. Hukum hakam belum didetailkan. Ini baru intro mukadimah. Ya, yang penting akidah dulu. Nanti bila Nabi dah pindah dekat Madinah, dah turun berlaku hukum hakam, barulah disebutkan secara terperinci kan. Perempuan ataupun kalau berlainan agama kena pisahkan, tak boleh duduk sekali, tak boleh mewarisi harta antara satu dengan yang lain. Jangan jadi macam Endon. Endon tu dia punya liberalnya teruk sangat. Kan pluralisme nak sebut, belit lidah aku. Liberal bebas, plural menganggap semua agama sama belaka. Dia kata agama ni semua bawa kepada kebaikan. Hindu ke, Buddha ke, Kristian ke, Islam ke, semua bawa kebaikan. Kepala otak kau, siapa ajar macam tu? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Mana boleh kau nak kata semua agama sama? Siapa cakap agama sama? Rosak akidah dia. Wajib mengucap semula. Kau jangan main-main. Allah kata apa? Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil selain daripada Islam sebagai cara hidupnya, fala yuqbala minhu, Allah takkan terima selama-lamanya. Dan besok di hari akhirat dia termasuk di kalangan golongan yang rugi. Jadi dekat Endon plural, liberal, agama semua sama. Akhirnya kahwin pun selamba je. Suami Islam, bini Kristian. Bini Islam, suami Kristian. Anak pas sembuh lah. Dua rejak lah. Ikut suka engkau lah. Oh teruk. Kan? Suami Hindu, bini Islam. Pening kepala Syekh. Tu. Pancasila tu. Pancasila. Tengok. Padahal Endon ni, pondoknya banyak. Ulamanya beribu. Orang alimnya beribu. Kenapa jadi macam tu? Sebab politik lah. Bila politik tu bukan orang alim yang pegang, bila ulama' tak main peranan dalam parlimen, dalam politik, itulah contohnya bang. Pondok banyak, ulama' kau jangan cakap lah power hebat. Endon ni jangan cakap lah hebat-hebat orang alim dia. Hebat sungguh. Tapi kalau hebat contoh macam aku, contoh kan. Hebatnya aku ni kat mana? Kat surau je. Kat luar ada orang nak dengar cakap aku. Ni ada. Pasal tak ada kuasa politik. Bila kau ada kuasa politik, kau cap ayam, sign kau, oh YB bos, YB. Ada kuasa. Tu benda tu. Kenapa penting kuasa tu dikembalikan kepada orang Islam, para alim ulama, supaya menjaga agama ni. Tu ceritanya. Ni tak reti-reti. Dia kata, orang kafir yang jujur lagi bagus pada orang Islam yang tak amanah. Goblok betul kau ni. Dah tak ada langsung orang Islam yang jujur dalam muka bumi Allah Ta'ala. Dalam Malaysia ni tak ada orang Islam jujur langsung. Tak ada langsung. Semua jahat belaka. Oh tak apa kau ni. Lebih minum ketom apa? Ni ayat Smackdown ni kau tahu tak? Kan? Oh kita ada. Tak reti. Bagi dia, dah tak ada dah orang Islam, orang Melayu, yang siqah, yang amanah, yang jujur. Tak ada dah. Habis. Orang kafir belaka. Peluku paling bawah tu geram sungguh aku. Kan mana boleh macam tu. Akhirnya dapatlah dekat golongan-golongan liberal, golongan sekular, golongan habis rosak, sian. Habis. Padahal Endon ni Masya Allah hebat, ulama-ulama dia. Tapi kuasa tak ada. Kan nak buat perundangan, nak gubah undang-undang, semua dekat parlimen. Mana boleh buat gubah undang-undang kat pondok. Kan? Undang-undang pondok boleh lah. Undang-undang negara tak boleh. Sebab tu ulama' kena pegang, kena nasihat, kena dengar. Jadi
Ana nak sebut tadi, ketika isteri Abbas masuk Islam, Abbas belum Islam lagi. Sebab apa? Sebab peristiwa ni berlaku pada permulaan awal-awal Islam dulu. Syariat hukum hakam belum sempurna lagi. Gitu. Dan anda dah sebut Abbas masuk Islam lambat, ya. Lepas pada perang Badar baru dia masuk Islam. Okey. Jadi isteri Abbas bernama Lubabah Al-Kubra. Dia ada dua beradik bernama Lubabatul Kubra, dan adik perempuannya bernama Lubabatus Sughra. Wahya allati darabat Aba Lahabin bi'amudin fashajathu hina ra'athu yadribu Rafi'a maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa mata Abu Lahabin ba'da darbati Ummi Fadl bi sab'i layalin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha wa yuqilu fi baitiha. Ni pertama kali anda jumpa cerita ni, bang. Punya lama aku mengajar sirah, pertama kali aku jumpa. Aku dengar cerita ni. Dia ni lah, Lubabah ni, isteri Abbas ni, yang smack down kepala Abu Lahab. Dia kapuk kepala Abu Lahab dengan kayu, lalu cedera kepala Abu Lahab. Hina ra'at. Kenapa dia belasah kepala Abu Lahab? Abu Lahab tu adik-beradik suami dia, Abbas. Abbas kan pakcik Nabi, Abu Lahab pun pakcik Nabi. Dia pun belasah adik-beradik lelaki dia, Abu Lahab ni kelakung, luka kepala Abu Lahab. Kenapa? Sebab Abu Lahab belasah Rafi' ni hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada setengah ulama kata Abu Lahab mati dengan sebab kesan kena pelupuh, kena belasah dengan Ummu Lubabah ni. 7 hari kemudian mati Abu Lahab. Ana pernah baca. Yang ni anda tak ada jumpa, ni first time jumpa. Tapi yang riwayat masyhur yang anda jumpa, Abu Lahab mati dengan sebab kena penyakit chicken pox kan. Demam campak, demam cacar, apa benda kan yang bernanah tu. Gitu. Wallahu a'lam, mungkin ada kaitan kot. Mungkin dia kena demam tu, lepas tu kena hempuk sekali. Seminggu kemudian meninggal, ambil kau. Dan Abu Lahab kan dia tak nak pergi perang Badar. Dia ingat, dia takut mati, kena bunuh. Lalas mati juga. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Nabi biasa menziarahi Ummu ataupun Lubabah ini, mana makcik dia lah. Dia kira makcik sabit. Dia bukan makcik betul. Dengan sebab Abbas berkahwin dengan dia ni, dengan Ummul Fadl Lubabah bintul Harith Al-Hilaliyah, isteri kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Lagi siapa yang terawal masuk Islam? Wa Ubaidah bin Al-Harith bin Muttalib bin Abdi Manaf ibn ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubaidah bin Al-Harith bin Muttalib. Ubaidah bin Al-Harith. Okey. Al-Harith ni pakcik Nabi. Nabi pakcik dia Abbas, Abu Lahab, Al-Harith, Abu Talib, Hamzah. Ni pakcik Nabi. Jadi salah seorang sepupu Nabi yang terawal masuk Islam ialah Ubaidah bin Al-Harith bin Muttalib bin Abdi Manaf ibn ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Al-Harith min Abtali Quraisy fil jahiliyah wal Islam, wulida bi Makkah وأسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقام وكان له قدر ومنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Gelaran Ubaidah bin Al-Harith ini, gelaran dia Abu Al-Harith. Beliau merupakan seorang yang berani, panglima di zaman jahiliah dan Islam. Dilahirkan di kota Makkah dan antara yang terawal masuk Islam. Dan dalam peperangan Badar, nanti panjang umur orang rezeki, kita sampai perang Badar lambat lagi. Tapi bila berlaku peperangan Badar ni, sebelum berlaku peperangan dia adalah dia buat lawan one by one kan. Dia 3 orang keluar. Ubaidah bin Al-Harith
Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib. Ubaidah bin Al-Harith lawan Utbah. Hamzah lawan Syaibah. Khalid bin Al-Walid lawan Al-Walid kalau tak salah ana. Jadi 3 orang ni lawan. Hamzah dan Ali berjaya membunuh 2 musuh dia orang. Ubaidah ni dia lawan dengan Utbah, sama-sama veteran tau. Diorang ni pengalaman lawan. Bahasa kita kata serilah, dua-dua cedera parah. Ubaidah pun cedera, yang si kafir ni pun cedera. Ubaidah kena tetak kaki dia, putus kaki dia. Dia jatuh, datang Sayyidina Ali dan Hamzah terus bunuh si kafir ni dan bawa Ubaidah ni dekat kem tentera Islam. Nabi SAW menunjukkan kaki Nabi dan Nabi baringkan kepalanya. Mana Ubaidah ni dia letak kepala dia atas kaki Nabi SAW dan Nabi beri berita gembira pada dia, engkau akan masuk syurga, engkau akan syahid. Tak berapa lama lepas pada peperangan Badar, dia syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau tengok perang Badar yang first lawan ni, tiga-tiga ni semua anak beranak Nabi belaka. Sepupu, pakcik. Kan? 2 orang sepupu, Ubaidah bin Al-Harith, Ali bin Abi Talib. Pakcik Hamzah. Nabi tak kata, Ji, pergi ni. Cik orang lain kan. Dia tak, Nabi tak bagi orang lain, bagi anak beranak sendiri lawan je. Dan anak beranak pula tak kecil hati. Muhammad, kau pilih aku ni pakcik kau, tahu tak? Kalau aku mati nanti, kau nak beraya dengan siapa? Contoh. Tak ada je. Kan? Okey. Lagi siapa yang terawal masuk Islam? Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi al-Qurashi, ibnu ammati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zawju Ummu Salamah. Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi al-Qurashi juga merupakan sepupu Nabi SAW. Ramai sepupu Nabi masuk Islam ya. Awal-awal yang kita tahu Sayyidina Ali seorang aja. Kan? Sayyidina Ali masuk masa kecil-kecil. Ramai sepupu sepapat masuk Islam. Dia kata kat sini. Siapa dia? Abu Salamah. Ahadu sabiqina ilal Islam. Antara yang terawal masuk Islam. Sepupu Nabi SAW hajara ma'a zawjati Ummu Salamah ma'a zawjati Ummi Salamah ila Habasyah. Beliau berhijrah bersama isterinya Ummu Salamah ke Ethiopia. Pernah berhijrah ke Ethiopia dengan bini dia. Kemudian berhijrah ke Madinah. Wa syahida Badran, dan beliau menyaksikan peperangan Badar. Wa kana akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ar-ridhaati. Beliau merupakan adik-beradik susuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maknanya dia ni menyusu sekali dengan Halimatus Sa'diyah. Mata sanata thalithata hijriyah wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawjatu Ummu Salamah. Beliau syahid pada tahun 3 Hijrah. 3 Hijrah berlakunya peperangan Uhud. Lepas perang Uhud, beliau meninggal dunia. Dan Nabi SAW berkahwin dengan isterinya. Isteri, apa nama tadi? Isteri Abu Salamah. Isteri bernama Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi kan, Ummu Salamah ni salah seorang isteri Rasulullah SAW. Masa suami dia meninggal atau syahid, Nabi ajar dia doa lah. Kan, Allahumma, apa doa tu? Kan apa yang doa kita minta supaya Allah Ta'ala ganti. Allahumma, Allah lupalah aku ayat doa tu. Doa minta supaya Allah ganti dengan yang terbaik. Wa abdilhu khairan, ahlan khairan min ahlihi, wa zawjan khairan min zawjihi. Kan, minta ganti yang lebih bagus daripada Abu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, tak ada orang boleh ganti suami aku. Suami aku ni baik orangnya, setia orangnya. Kan? Masa peristiwa hijrah,
mereka berdua ni dipisahkan. Abu Salamah dengan isteri dia dipisahkan oleh keluarga dia orang. Abu Salamah pergi hijrah dulu. Kan, tunggu isteri dia. Isteri dia pula termenung dekat Mekah. Apa cerita lelaki aku? Bagus suami dia. Kalau kita senyap-senyap, kahwin seorang lagi je lah. Orang kata pun. Jadi, setianya suami dia ni akhirnya bertemu semula dekat Madinah dan meninggal dunia ataupun syahid pada tahun 3 Hijrah. Jadi apa kata Ummu Salamah, ya Rasulullah? Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minhu. Ya Allah, kau tampungkanlah ya kesedihan aku dan kau gantikan yang lebih bagus daripada suamiku. Nabi ajar doa tu. Dia kata, ya Rasulullah, mana ada orang boleh challenge suami aku? Suami aku terbaik, ya Rasulullah. Nabi kata, ada. Siapa dia? Akulah. Kau ya Rasul. Melompat dia. Nabi kahwin dengan dia. Radiyallahu ta'ala anha. Okey. Dia, Abu Salamah dan isterinya masuk Islam sekali. Wa Uthman bin Maz'un al-Jumahi al-Qurashi. Siapa dia Uthman bin Maz'un? Uthman bin Maz'un dikatakan min hukama'il Arabi fil jahiliyati, salah seorang cerdik pandai di kalangan orang Arab di zaman jahiliyah. Wa aslama ba'da 13 rajulan, dan dia masuk Islam setelah 13 orang masuk Islam. Mana dia yang ke-14. Dia nombor ke-Islam. Kalau nombor dekat kad tu dia 00 berapa? 14 lah gitulah kan. Gitu. Wa hajar al-hijrataini, dan beliau berhijrah 2 kali, mana ke Ethiopia dan juga ke Madinah. Wa syahida Badran, dan beliau hadir peperangan Badar. Wa kana awwalu rajulin mata bil madinati minal muhajirin, dan beliau merupakan orang yang pertama meninggal dunia di Madinatul Munawwarah di kalangan orang muhajirin. Dan Nabi SAW kebumikan jenazah Uthman bin Maz'un, dan Nabi letak tanda, letak batu, bahasa kita kata batu nisan lah kan. Nabi letak batu, Nabi kata supaya aku kenal ni kubur sepupu lah pula. Dia ni adik-beradik susuan dengan Nabi SAW. Nanti kawasan ni nanti tanam belaka keluarga Nabi, ya, kawasannya gitu. Dan Nabi pun warasha alaihi bil ma', dan Nabi merenjis air atas kubur Uthman bin Maz'un. Jadi perbuatan orang kita, orang Melayu, merenjis air atas kubur tu tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Ya. Orang kata Nabi buat tu ustaz pasal dekat Madinah tu berdebu. Biarlah, berdebu memang berdebu pun. Kita nak buat pun salahnya. Nabi buat, kita buatlah. Kan? Okey. Wa huwa ahadun man harrama al-khamra fil jahiliyati. Uthman bin Maz'un ini salah seorang daripada di zaman jahiliah dulu yang mengharamkan arak. Zaman jahiliah, mana zaman tak ada Nabi, belum ada Islam lagi, tapi dia tak suka minum arak. Menyampah gila dia ke arak ni. Walaupun di zaman tu kafir lagi orang kata kan, tapi tak minum arak. Faqal, apa kata Uthman bin Maz'un? La ashrabu syaraban yuzhibu aqli. Aku takkan minum minuman yang boleh menghilangkan akalku. Wa yudhiku bi man huwa adna minni. Orang bila tak ada akal, cakap tak betul, mabuk lalu, muntah lah, benda lah, orang akan gelakkan kau, orang akan viral, orang akan gelak. Jadi maruah kau jatuh, na'udzubillah min zalik. Jadi dia kata, aku takkan buat benda yang menjatuhkan maruah aku. Wa yuhmiluni ala an ankiha karimati. Dia kata kadang-kadang, na'udzubillah min zalik, bila orang mabuk ni, dia berzina dengan anak beranak dia sendiri. Wa dufina bil baqi' sanata sanata 2 min al-hijrati. Beliau dikebumikan di Baqi' Gharqad di Madinah pada tahun 2 Hijrah. Sempat ke dia pergi perang Badar? Sekejap nak tengok sekejap. Rasa macam tak sempat. Binaul masjid. Kalau tengok pada sini,
dia tak sempat, dia tak sempat pergi perang Badar. Dia tak sempat sebab perang Badar berlaku pada tahun kedua Hijrah. Dia meninggal pada akhir tahun pertama Hijrah. Di hujung tahun pertama Hijrah meninggal Uthman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu. Maknanya dia tak sempat pergi perang Badar. Dia wallahu alam. Dalam kitab ni sebut macam tu juga. Wadu fi nabil baqi. Okey, dikebumikan di Baqi. Wa akhawahu Qudamah wa Abdullah. Jadi siapa lagi yang masuk Islam? Dua beradik dia bernama Qudamah dan Abdullah. Wal Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Makhzumi Al-Qurashi, dan sahabat Nabi yang terkenal Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Siapa dia Al-Arqam ni? Bukan kumpulan Arqam tu bang. Arqam tu ambil nama sahabat ni lah. Minal Muhajirin Al-Awwalin. Dia ni antara orang terawal berhijrah. Aslama ba'da asyaratin. Beliau masuk Islam selepas 10 orang para sahabat masuk Islam. Mana dia yang ke-11. Wa fi daril Arqam, di rumah Al-Arqam inilah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan min Quraisy di Makkah. Nabi menyorok ketika berdakwah di Makkah. Dia besar pahala Al-Arqam ni. Nama oranglah Al-Arqam ni. Kan kumpulan Arqam tu bagaimana Darul Arqam kan? Darul Arqam. Dar tu rumah besar. Darul Arqam, mana rumah Al-Arqam. Oh, kita kumpulan Arqam dan sebagainya. Walaupun Arqam tu adalah benda-benda yang tak betul, tapi antara kebaikan yang diorang buat, kan zaman tu lah diorang memperkenalkan pakaian purdah. Kan mana ada orang pakai purdah zaman tu? Arqam lah mula pakai. Tu antara kebaikan diorang lah. Kemudian bab ekonomi. Ekonomi dia orang zaman tu kan, dia buat kicap, dia buat cili sos, dia buat tauco, dia buat mi. Zaman tu mana ada orang Melayu buat, dia orang buat belaka. Ya, tapi subhanallah, uji. Allah Ta'ala uji kan. Tu kadang tuan-tuan ya. Dia dah ada leader ada dah. Tapi tak ada ilmu. Leader tu smart dah kan. Segi personality bla bla semua. Tapi tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, habislah. Rosak. Na'udzubillah min zalik. Okey, yad'un nas fiha ila al-Islam fi bad'i da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam, memulakan ataupun Nabi buat pertemuan secara sulit dengan para sahabat dekat rumah dia. Wa kanat daru bi Makkah ta'ala Safa, dan rumah dia betul-betul dekat Bukit Safa, tempat kita sa'i Safa dan Marwah tu. Kat bukit itulah rumah dia. Dululah, sekarang dah tak adalah rumah tu kan, tapi kawasan tu. Wa huwa sahibu hilfil fudul, dan beliau pernah menghadiri perjanjian Hilfil Fudul. Hilfil Fudul ni perjanjian zaman jahiliah dahulu. Ringkas cerita, perjanjian ini untuk menegakkan kebenaran di Mekah. Tak dibenarkan sesiapa sahaja dizalimi di Mekah, terutama bab niaga lah. Sebab dulu kat Mekah, kalau orang luar datang bisnes, orang luar ni akan kena tindas dengan geng-geng Quraisy. Jadi Abang Long Quraisy, ayahanda Quraisy ni, dia pau lah. Kau orang luar aku pau. Kena pau aja. Jadi ambil barang tak bayar, benda-benda macam ni kan, menyebabkan orang luar jadi sedih. Akhirnya dibuat satu perjanjian yang dipanggil Hilfil Fudul, perjanjian Al-Fudul, untuk menyamaratakan orang luar ke orang Mekah ke, berniaga elok-elok, jangan zalimi mereka. Itu ringkasan Hilfil Fudul, dan Arqam ni hadir dalam perjanjian tersebut. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi darihi hatta takamalu 40 rajulan musliman. Nabi berdakwah, mana semua pertemuan dibuat secara sulit dekat rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Daripada 10 orang, 11, 12 sampai cukup 40 orang. Yang last kali masuk Islam dekat rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Siapa dia? Siapa dia? Siapa? Macam ada bunyi tadi. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, orang yang paling last beriman dekat rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ulama ada khilaf sama ada Umar ni yang ke-37, ada kata dia yang ke-40 ya, tapi mengikut apa yang kita belajar, yang kita baca, Umar orang yang terakhir beriman dekat rumah Al-Arqam. Bila dah cukup 40 orang, Umar kata, ya Rasulullah, sampai bila kita nak menyorok, kita kena
tunjukkan pada masyarakat luar yang kita ni benar. Masa itulah Nabi pun berdakwah secara terang-terangan, dah tak ada nyorok-nyorok. Sebab apa? Islam masa itu telah dikuatkan dengan dua panglima yang hebat. Siapa dia? Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in. Walaupun begitu, tentangan masih kuat juga, tapi support alhamdulillah lah. Mana adalah orang kafir pun seram sejuk jugalah bila tengok dua orang ni masuk Islam. Okey. Habis itu antara sahabat-sahabat yang terawal masuk Islam. Masih ada lagi sahabat-sahabat Nabi yang lain. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Sambungan minas sabiqinal awwalin, antara orang-orang yang terawal masuk Islam. Sebab tu kan dalam sejarah ni, di kalangan para sahabat kan dia ada level-level tau. Level-level. Level yang paling mulia antaranya yang terawal masuk Islam. Lepas tu yang pergi perang Badar, yang buat perjanjian Aqabah, lepas tu yang berhijrah. Adalah level-level yang ulama detailkan dalam kitab sirah. Allahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam alhamdulillah bil alamin. Tuan-tuan semula sekali, kita usahalah kan mengelakkan diri kita daripada COVID-19 yang semakin naik dah bilangan ini. Antara yang Nabi ajar, baca apa dia? Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Tiap-tiap pagi baca 3 kali. Nabi kata siapa baca benda ni 3 kali, Allah pelihara dia daripada kejahatan hari itu. Daripada pagi sampailah ke malam, insya-Allah. Lepas tu baca Allahumma syif anna minal bala wal waba wal ghala, ya, doa macam biasa. Tapi yang bismillahirrahmanirrahim itu amalkanlah. Kemudian bersedekah, ya, bersedekah ni insya-Allah protect paling kuat untuk kita kena wabak penyakit. Tiap-tiap pagi kita pergi sembahyang subuh tu, bawa duit, sedekah, niat, ya Allah peliharalah aku, keluarga aku, semua-semua sekali daripada wabak penyakit COVID dan sebagainya. Dan boleh niat banyak-banyak walaupun kita bagi RM1. Tapi jangan lama sangat niat kat hutang derma tu. RM1 je bang. Malu kat orang. Tapi tak kisahlah, yang penting sedekah, ya, istiqamah tiap-tiap pagi. Itulah orang kata vitamin paling mujarab ialah bersedekah. Nabi kata dawu mardakum bis sadaqah. Ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. COVID-19 ni makhluk Allah juga, Syekh. Ingat tu je, makhluk Allah. Kan Allah Taala hantar makhluk ni supaya kita muhasabah lah, kan, kita tak lalai, bersiap sedia, kan. Harap-harap Allah pelihara kita, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.